Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan kepada semua, sabahun nur, sabahul khair, selamat pagi. Salam pertemuan dalam Hayati Quran, dan kita berada pada siri yang ke-614 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan berkongsi 1-2 ayat daripada Al-Quran. Kita ambil ibrah dan pengajaran daripada Al-Quran. Mudah-mudahan kita boleh bawa pengajaran tersebut di dalam kehidupan seharian. Ahlan kepada semua. Terima kasih Lucy, kemudian Arisha Haris, Muhammad Hilman Hana, Tengku Asraf Tengku, serta Dinesh, dan juga Bella Bell, dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Begitu juga ahlan kepada Jura Azlin Sufian, Azlina, Marfuah Muhammad, Kak Jamila Ihsan, Nur Hasliza Zahari, Jazakillah khairah Kak Jamilah Ihsan, Jamilah Zainal Abidin, Nurisa Wan Hassan, Ija Rahman, Jazakillah khairah Ija Rahman. Kemudian Ana Muslimah, Laila Umma, Normah, Nurisa, Hajarah Zai, Nurazia Muhtar, Kamiza Muhammad Amil, Aminah Ismail, serta Izzi Aish, Razita Abdul Manaf, Tuan Nurahim Sharif, dan juga Cik Wan, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih Yen, kemudian DJ, serta ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan dengan kita perbetulkan dahulu niat kita. Kerana niat yang baik menjadikan kita mendapat pahala, dan niat yang tidak baik menjadikan amalan kita sia-sia. Mula sama-sama kita biasakan diri kita untuk lakukan apa pun yang kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Hari ini kita telah tiba pada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 daripada surah yang ke-8, iaitu surah Al-Anfal, muka surat 177. Maka mohon sahabat-sahabat bantu catat supaya boleh membantu yang join kemudian. Kita berada pada muka surat 177, ayat yang ke-8 daripada surah Al-Anfal, surah yang ke-8. Maka pada ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-8, liyuhiqqal haqq wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Maka apakah ringkasan ayat yang ke-8? Semalam kita dah baca pada ayat yang ke-7, Allah janji mana-mana kumpulan yang para sahabat hadapi, sama ada rombongan perniagaan Abu Sufyan, Abi Sufyan, ataupun tentera Abu Jahal, mereka pasti akan mendapat kemenangan. Maka para sahabat inginkan yang mudah.
Tetapi Allah inginkan untuk para sahabat berhadapan dengan tentera Abu Jahal. Kenapa? Firman Allah pada ayat yang ke-7 semalam yang kita baca, ayyuhiqqal haqqa bikalimatih, supaya kalimah Allah dan kebenaran menjadi perkara yang tertinggi. Dan yang kedua, wa yaqta'a dabiral kafirin, dimusnahkan daripada dasar orang-orang yang engkar, orang-orang yang sombong dan orang-orang yang enggan. Maka apakah pula maksud daripada ayat yang ke-8? Maka ringkasan ayat yang ke-8 adalah Allah Subhanahu wa taala terangkan hikmah. Allah terangkan hikmah. Kenapa pada waktu itu Allah perintahkan para sahabat untuk berhadapan dengan perkara yang susah, untuk mereka berhadapan dengan peperangan bersama tentera Abu Jahal dalam keadaan mereka tak mempunyai kelengkapan, dalam pada waktu itu mereka kekurangan kelengkapan. Maka hikmah kenapa Allah menyuruh para sahabat berperang dengan pilihan yang susah, iaitu tentera Abu Jahal. Apakah hikmah dia? Liyuhiqqal haq. Lam itu adalah lam ta'lil, supaya, agar. Yuhiqqa, firman Allah menjadi kuat. Liyuhiqqal haq, supaya menjadi kuat. Apa yang menjadi kuat? Firman Allah al-haq. Apakah terjemahan al-haq? Kebenaran. Lalu apakah yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini? Kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini adalah Islam. Yang dimaksudkan dengan kebenaran di sini ajaran baginda Nabi SAW. Maka hikmah apabila para sahabat menang dalam Badar, hikmah apabila para sahabat walaupun mereka tak bersedia, mereka teruskan perjalanan ke Badar, adalah Islam ditegakkan, agama ditegakkan, dan kemudian pada waktu itu kebenaran ditegakkan. Dan ini memang real. Kita nampak bila para sahabat balik daripada peperangan Badar, ahlan-ahlan Lina Zainal, terima kasih Mastura Liana, kemudian Jamilah Zainal Abidin, terima kasih. Begitu juga Kak Jamilah Ihsan, terima kasih. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, bantu untuk share, mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat daripada ayat Quran ayat yang ke-8 pada pagi ini. Maka ringkasan ayat yang ke-8 adalah hikmah kenapa Allah menyuruh para sahabat tetap berperang dan melawan tentera Abu Jahal dalam keadaan mereka kekurangan kelengkapan. Maka apakah hikmah dia? Liyuhiqqal haq, supaya Islam ditegakkan, kebenaran ditegakkan, agama ditegakkan. Dan dalam sirah kita nampak perkara ini berlaku sebab sebelum daripada peristiwa Badar, masih lagi ada daripada kalangan penduduk Arab Madinah mereka tak beriman. Masih lagi yang beriman pada waktu itu banyak, tetapi ada juga yang tidak beriman. Dan kemudian kita nampak kabilah-kabilah yang duduk berhampiran dengan Madinah, mereka tetap mengganggu Nabi SAW. Sebab mereka anggap Islam lemah, mereka anggap Nabi lemah, mereka anggap pada waktu itu orang yang bersama dengan Nabi lemah. Namun apabila Nabi SAW dan para sahabat menang dalam Badar dengan kemenangan yang luar biasa, dengan kemenangan yang hebat, maka berubah. Bila Nabi balik daripada Badar ke Madinah, maka pada waktu itu banyak orang-orang Arab Madinah yang belum Islam, mereka masuk Islam. Kabilah-kabilah yang berada berhampiran di Madinah, yang sebelum itu banyak mengganggu Nabi, mereka bertukar menjadi orang yang nak berdamai dengan Nabi. Orang-orang Quraisy yang sebelum ini mengganggu Nabi, membuli para sahabat Nabi, menyakiti Nabi, mereka lebih berhati-hati selepas daripada Badar, sebab pada waktu itu mereka kalah dengan kekalahan yang besar. Maka firman Allah, liyuhiqqal haq, hikmah daripada para sahabat taat perintah Allah dan Rasul, mereka berhadapan dengan tentera Abu Jahal yang mereka pada waktu itu tak bersedia pun, adalah pada waktu itu kebenaran agama dapat ditegakkan.
Maka daripada sini pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil adalah apa pun yang kita lakukan, apa pun yang kita buat, sepatutnya agama adalah keutamaan kita. Sebab bila kita jaga agama Allah, Allah pasti jaga kita. Ini berdasarkan pesanan Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi SAW berpesan kepadaku, ihfazillah, jaga Allah. Yahfazka, Allah pasti akan menjaga kamu. Apakah maksud menjaga Allah? Jaga agama Allah. Bila kita jaga agama Allah, maka pada waktu itu kita pasti terpelihara dan Allah pasti akan jaga kita. Lalu daripada perkataan liyuhiqqal haq, Al-Quran mendidik kita untuk belajar mengutamakan agama. Sebab kalau tidak, kita akan mengutamakan banyak benda yang lain. Kita mengutamakan kehendak nafsu. Kita mengutamakan pada waktu itu kemahuan manusia. Kita utamakan kemahuan manusia. Apa orang nak kita buat. Apa orang nak kita lakukan. Kita buat kerana nak gembirakan manusia. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebut antara benda yang mustahil nak dapat adalah keredaan manusia. Manusia bila je dia suka kita, hari ni dia suka, esok dia kecam, dia tak suka. Berubah hati manusia. Maka apabila kita tidak menjadikan agama adalah matlamat, kita tak menjadikan agama keutamaan, padahal dengan kita jaga agama, Allah jaga kita, maka pada waktu itu kita akan utamakan yang lain. Kita utamakan nafsu. Kita utamakan pada waktu itu akan kehendak manusia. Padahal yang patut kita utamakan adalah agama. Maka firman Allah, liyuhiqqal haq. Kenapa Allah suruh Nabi dan para sahabat tetap berhadapan dengan tentera Abu Jahal? Supaya agama kebenaran dapat ditegakkan. Al-haq, kebenaran. Maksudnya di sini adalah agama. Dan orang yang jaga agama, Allah pasti akan jaga dia. Yang kedua, firman Allah, hikmah daripada para sahabat, mereka taat dan mereka berhadapan dengan tentera Abu Jahal. Firman Allah yang kedua, wa yubtilal batil, dan supaya kebatilan dapat dihapuskan, supaya benda yang batil pada waktu itu dapat dihilangkan. Maka itu tujuan yang kedua. Apabila agama ditinggikan, automatik kebatilan akan hilang. Tetapi apabila agama diabaikan, maka automatik pada waktu itu kebatilan akan muncul. Maka hikmah yang kedua adalah firman Allah, supaya bila agama kebenaran ditinggikan, automatik wa yubtilal batil, maka kebatilan akan hilang. Sebab itu kita nampak ketika mana pembukaan kota Mekah, walaupun Nabi tidak paksa orang Mekah untuk masuk Islam, tetapi apabila mereka nampak Islam yang sebenar, Nabi maafkan mereka. Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk tidak mengungkit perkara yang lalu. Nabi SAW beri peluang kepada mereka berkali-kali. Mereka nampak Islam yang sebenar, penduduk Mekah. Mereka nampak akhlak Islam yang sebenar. Maka akhirnya mereka masuk Islam. Daripada sini pengajaran yang kedua yang kita dapat, kenapa kita nak menegakkan agama? Sebab bila tertegaknya agama, wa yubtilal batil, automatik akan hilangnya kebatilan. Apabila agama tidak ditinggikan dengan usaha kita, dengan usaha keluarga kita, maka pada waktu itu kebatilan akan muncul. Kebatilan akan muncul. Tidak ada penegakan agama, datangnya kebatilan. Apabila kita tegakkan agama, sekurang-kurangnya dalam diri kita, sekurang-kurangnya di dalam keluarga kita, maka kebatilan akan pada waktu itu hilang. Wa yubtilal batil, firman Allah, akan hilangnya kebatilan. Maka itu pengajaran yang kedua. Sebab itu kalaulah kita nampak di mana-mana tempat pada waktu itu banyaknya kebatilan, banyaknya kerosakan, berleluasanya maksiat, apa tugas kita? Tegakkan agama, syiarkan agama, zahirkan agama.
Tetapi bukan dengan kekerasan, bukan pada waktu itu dengan kata-kata nista dan kecaman. Kita tegakkan agama dengan amalan dan juga akhlak yang patut dizahir dan ditunjukkan. Wa yubtilal batil. Dan apabila hilangnya kebatilan, maka siapa yang takkan suka? Firman Allah, walau karihal mujrimun, akan hilangnya kebatilan walaupun orang-orang yang berdosa, iaitu orang musyrik, orang yang ingkar, pada waktu itu mereka tidak suka. Walau karihal mujrimun, walaupun orang musyrik tak suka, walaupun orang yang ingkar dan enggan tak suka apabila hilangnya kebatilan. Dan di sini pengajaran yang ketiga yang kita dapat daripada walau karihal mujrimun, apakah dia? Biarlah manusia tak suka, asalkan Allah pada waktu itu suka apa yang kita buat. Sebab kita takkan mampu nak menggembirakan setiap seorang manusia. Kita tak mampu nak menggembirakan manusia. Lalu daripada perkataan walau karihal mujrimun, manusia tidak suka akan sentiasa ada. Akan sentiasa ada. Walaupun buat perkara yang baik, walaupun pada waktu itu melakukan perkara yang baik, akan ada orang tak suka. Tapi daripada sini kita belajar, biarlah orang tak suka, asalkan benda pada waktu itu benda yang baik. Kadang-kala ada orang tanya, macam mana kalau saya dah sedekah pada keluarga? Sebab dituntut untuk sedekah pada keluarga, utamakan pemberian kepada keluarga. Tapi bila dah sedekah kepada keluarga, mereka masih komplain, masih kata tak cukup, masih pada waktu itu tak menghargai. Maka apa jawapan dia? Manusia, kalaulah dengan pemberian Allah yang melimpah ruah yang banyak pun tak menghargai, apatah lagi pemberian kita yang kecil dan sedikit. Allah punya pemberian pun manusia tak hargai. Manusia lupa. Manusia pada waktu itu tidak syukuri. Apalah sangat pada waktu itu pemberian kita. Memang biasa. Memang biasa manusia tidak menghargai. Manusia tak suka. Tetapi daripada sini kita belajar, walaupun manusia tak suka, asalkan Allah redha, sebenarnya itu dah cukup buat kita. Dan lagi teruk adalah kadang-kala banyak orang dia korbankan agama dia untuk mencari keredaan manusia. Maka ini bahaya. Dia habiskan kehidupan dia, masa dia, harta dia, maruah dia untuk gembirakan manusia sampai dia sanggup gadaikan agama. Kenapa buat macam ni? Oh, sebab memang orang suka trending. Tapi Allah tak suka. Benda itu adalah salah. Maka sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah berkata, perkara yang mustahil nak dapat adalah nak mendapat keredaan manusia. Manusia takkan pada waktu itu gembira dan redha dengan apa yang kita lakukan, walaupun benda itu baik kadang-kala. Sebab itu kita kena jaga agama kita. Jangan kita gadaikan agama, maruah diri semata-mata nak mendapat keredaan manusia, nak dapat pada waktu itu like daripada manusia, nak dapat pujian daripada manusia. Sampai bila mereka puji, esok kecam balik, kutuk balik. Maka yang kita nak patut jaga adalah hubungan kita dengan Allah, dengan kita amalkan segala perintah Allah. Sebab itu firman Allah, dan akan dibinasakan, dihilangkan kebatilan walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang mujrimun, orang-orang yang berdosa tak suka. Biarkan mereka tak suka. Sebab dunia memang pada waktu itu mustahil untuk kita mendapat keredaan semua manusia. Maka inilah Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita hikmah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetap menyuruh Nabi dan para sahabat meneruskan perjalanan menuju ke Badar walaupun mereka rasa mereka tak cukup persiapan. Mereka rasa mereka pada waktu itu tidak ada persiapan. Maka sehingga ayat yang ke-8, maka kita telah belajar berkenaan tentang ayat yang pertama, tentang jawapan untuk harta rampasan perang. Ayat yang pertama daripada surah Al-Anfal. Kemudian ayat yang kedua hingga ayat yang keempat, kita telah belajar tentang ciri-ciri orang beriman, tentang sifat orang yang beriman.
Kemudian daripada ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8 kita telah belajar berkenaan tentang bagaimana Allah menjanjikan kepada para sahabat Nabi tentang kemenangan, dan pada waktu itu Allah janjikan kepada mereka yang mana bila mereka berhadapan dengan perkara yang mereka tak suka, Allah pada waktu itu telah tentukan yang terbaik buat mereka. Maka inilah ayat yang ke-8. InsyaAllah esok kita akan sambung tentang peristiwa Badar. Peristiwa Badar bermula esok daripada ayat yang ke-9 muka surat yang baru insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf tak dapat nak buat perkongsian lama sebab suara tidak berapa jelas dan suara tekak masih lagi sakit. Minta maaf di atas segala kekurangan. Jumpa lagi insya-Allah.